Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada cakap kata kita dianjurkan untuk banyak berdoa di malam nisfu Banyak berdoa. Syaban kan. Kalau selain berdoa Ustaz, ibadah apa yang boleh kita buat lagi? Lain-lain. Baik, sebenarnya kita bukan semata terhad dan terkhusus untuk berdoa sahaja pada malam nisfu Syaban. Cuma kenapa saya tekankan berkenaan dengan doa tu, kerana ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawasanya malam tersebut adalah malam mustajabnya doa. Tetapi secara umum kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Kerana kalau ikut kepada pengamalan yang spesifik berkenaan dengan malam nisfu Syaban, inilah yang saya katakan tadi, ulama berselisih pendapat tentang kesahihan riwayat-riwayat tu. Maknanya dari sudut amalan yang khusus. Maknanya kalau amalan khusus ni maknanya adakah pada malam nisfu Syaban tu kita kena spesifikkan bacaan surah tertentu ataupun salat tertentu ataupun sekian-sekian ibadat-ibadat yang khusus. Kita kata tak. Tetapi kita memperbanyakkan ibadah secara general. Maknanya amalan soleh secara umum. Jadi pada malam nisfu Syaban, banyakkan qiyamul lail. Maknanya salat tahajud. Kalau orang nak bersedekah, sedekah pada malam nisfu Syaban. Kalau nak berdoa, doa pada malam nisfu Syaban. Kalau nak baca Quran juga pada malam nisfu Syaban. Mungkin sebelum ini kita kurang baca Quran, tapi kita ambil peluang dan ruang keberadaan kita pada malam nisfu Syaban untuk banyakkan baca Quran, sedekah, doa, salat-salat sunat dan seumpamanya, zikir kepada Allah, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perbanyakkan kerana malam ni, malam nisfu Syaban tersebut merujuk kepada malam-malam yang ada kebaikan dan fadilat. Jadi kita ni disebutkan oleh para ulama, kalaulah ada musim orang kata musim-musim keuntungan dalam perniagaan, maknanya orang yang bisnes ni dia mesti akan kau punya, dia nak berniaga kuat-kuatkan supaya dia dapat duit banyak pada musim-musim yang keuntungan ada. Jadi kalau kita berada pada musim-musim keuntungan pahala, jadi maknanya antara ni kelebihan malam-malam seperti nisfu Syaban dan seumpamanya, mesti kita pun nak untung juga. Tapi bukan kita nak untung dapat duit, kita nak untung dapat pahala yang banyak. Jadi nak dapat pahala yang banyak, agama kita kata kena memperbanyakkan amalan soleh. Amalan soleh seperti salat, seperti baca Quran, doa dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Tu Nawawi. Tapi kat Malaysia ni setakat ni Ustaz tak ada lagi buat. Tak tahulah, saya tak pernah nampak lagi macam malam nisfu Syaban ni masjid dibuka untuk qiyamul lail. Ada ke Ustaz setakat ni? Tak nampak ya? Setahu saya tidak secara besar-besaran. Mungkin ada di sebahagian tempat yang meraihkan. Kan? Tapi kita anjurkan juga maknanya. InsyaAllah. Ustaz, betul ke orang kata lepas malam nisfu Syaban kita tak boleh puasa? Sebenarnya itu yang lebih tepat kenyataan tu adalah tidak boleh berpuasa selepas daripada nisfu Syaban. Maknanya selepas berlalunya 15 hari yang terawal daripada bulan Syaban. Jadi kefahamannya macam ni. Dia dalam sebulan ni ada berapa hari? Ada 30 hari. Jadi kalau 30 ni dia terbahagi kepada dua, 15 yang pertama, 15 yang kedua. Jadi 15 yang pertama tu dipanggil an-nisful awal, maknanya pertengahan yang awal. Maknanya 15 yang kedua pula an-nisfus sani, pertengahan yang kedua. Dan bila bermula pertengahan yang kedua ni? Maknanya pada hari yang ke-16 Syaban. Pada hari yang ke-16 Syaban. Jadi sebenarnya 15 Syaban tu tak dilarang puasa lagi. Yang ada larangan tu adalah pada 16 Syaban ke atas sampailah kepada 30 Syaban. Ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izan tasaffa Syaban fala tasumu, apabila telah berlalunya separuh hari daripada bulan Syaban, maka janganlah kamu berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mazhab Syafi'i, fala tasumu tu dipahami hukum berpuasa selepas nisfu Syaban ni hukumnya adalah haram. Memang dalam mazhab Syafi'i berpendapat dalam satu pandangan bahawasanya hukum berpuasa selepas nisfu Syaban adalah haram, tetapi mazhab Syafi'i mengikat. Maknanya haram kepada siapa? Maknanya haram kepada orang yang baru nak mula puasa. Yang sebelum ni daripada 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban, 4 Syaban dia tak puasa. Tetapi bila 16 Syaban baru dia nak mula puasa sunat. Yang ni dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Tapi kalau orang yang telah melazimi puasa sunat daripada awal Syaban lagi, maka dia tak termasuk dalam larangan dalam hadis ni. Orang yang dalam, maknanya kalau kita dah biasa puasa Isnin Khamis contohnya, 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban, kita dah biasa puasa. Ataupun kita dah biasa puasa Nabi Daud, maknanya puasa selang sehari. Hari Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa. Ini puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Jadi kalau 16 Syaban, maka tidak ada orang kata larangan kepada dia untuk puasa kerana dia telah melazimi puasa-puasa sunat. Dan satu lagi yang penting, maknanya kalau orang tu nak buat puasa qada, puasa nazar ni juga tak termasuk dalam larangan.
Larangan Hmm. berpuasa selepas nisfu Syaban hanyalah bagi orang yang baru nak mula berpuasa sunat. Itu sahaja. Itu Okey. pandangan dalam mazhab Syafi'i.